Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 15 Rajab 45 27/1/24 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir suratu Ali Imran. Suratu Ali Imran, surah yang ketiga, masih lagi dalam juzuk yang ketiga. Ayat yang kita akan baca hari ini ayat 23, 24 dan 25. Pendek-pendek ayat dia nya. 23, 24, 25. Allah SWT menceritakan kepada kita tentang kejahatan Yahudi menolak undang-undang Islam. Konon-kononnya tak ada dalam kitab Taurat. Sebenarnya ada, mereka sembunyikan fakta. Dan dakwaan karut mereka, dia akan masuk neraka beberapa hari, lepas tu dia keluar, orang Islam pula masuk. Masuk sampai bila-bila. Itu dia panggil dakwaan karut Yahudi. Dan semua kita, yang baik, yang tak baik, kullu nafsin ma kasabat wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat, akan menerima hasil usaha yang dibuat di atas dunia. Kata orang, apa benih yang ditabur, itulah hasil yang dipungut di akhirat nanti. Kalau kita nak tenang, buatlah yang baik, beriman kepada Allah, beramal dengan amal yang soleh, insya-Allah kita aman di dunia, tenang di akhirat. Pelajar-pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 100. Buka, kita baca ayat dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Allahu Akbar. Tengok terjemahan ayat. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau pelik memikirkan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap sikap orang-orang Yahudi yang telah diberikan sebahagian dari kitab Taurat. Jadi orang Yahudi dia ada kitab Taurat. Mereka diseru kepada kitab Allah
seru kepada Al-Quran. Kalau mau beriman dengan Taurat, mau kena beriman dengan Quran. Sebab Al-Quran mari dari Allah, Taurat juga dari Allah. Supaya kitab itu dijadikan hakim mengenai perkara-perkara yang timbul di antara mereka. Alih-alih, tengok bahasa terjemah orang lama ni lain sini dia. Alih-alih satu puak dari mereka berpaling engkar sambil menolak seruan dan hukum kitab Allah Ta'ala itu. Mana tak nak dia, tak mau. Mari kita. Apa dia munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya apa? Lamma nabbaha ta'ala ala inadil qaum, dalam ayat yang lepas, ayat 20, Allah Ta'ala nyatakan puak-puak Yahudi ni kerah kepala, inat. Tulis pelajar kata-kata inat, mana kerah kepala, tak dengar kata. Fa in hajuk, dia mari nak berlawan denganmu, faqul aslamtu, aku orang Islam, tak usah duduk kacau. Maka Allah nyatakan dalam ayat ini ghayata inadihim, kemuncak kepada kerah kepala mereka, iaitulah apabila mereka dijemput, dipanggil untuk membincangkan hukum hakam berdasarkan Quran. Kemudian berdasarkan kitab Taurat yang asli yang ada di tangan mereka, kemudian ikut Quran, yatawallau, mereka lari, mereka berpaling, mereka tak dengar kata. Itu dia panggil, maknanya ini puak-puak Yahudi ni tak mau, dia tak mau jadikan Quran sebagai hakim. Bahkan dalam kitab Taurat pun mereka sembunyikan. Sebab apa? Kenapa mereka jadi lagu ni? Sebab al-ghurur, mereka terpedaya dengan ilmu banyak, dengan bahasa orang Melayu kata, mu jangan tegur aku makan garam dulu daripada kamu. Cerita garam ni Yahudi guna dah istilah tu. Dia kata, awak umur berapa baru aku makan garam dulu pada awak lagi. Main apa garam-garamnya? Agama kita tak main garam, itu untuk nak goreng ikan. Jadi kena beza di antara agama dengan kehidupan. Dan mereka bangga di kalangan Bani Israel ramai para nabi. Jadi dia pun ingat, tak ada masalah lah, kecil itu. Baik. Ayat ini dia panggil sabab nuzul. Ramai ulama tafsir menukilkan sabab nuzul ini, sebagaimana diriwayat oleh Ibnu Abi Hatim dan lain-lain daripada Ibnu Abbas. Nabi SAW pergi ke Baitul Midras. Tulis pelajar, Baitul Midras. Apa dia Baitul Midras ni? Baitul Midras ni tempat madrasah, pondok orang Yahudi di Madinah untuk mengaji Taurat. Nabi pergi ke pusat pengajian dia. Nabi kita bertemu dengan sekumpulan Yahudi di situ. Nabi pun ajak mereka masuk Islam. Di antara guru dia nama Nuaim, tulis pelajar nama Nuaim bin Amru dan Al-Harith bin Zaid. Dia tanya, Muhammad, engkau ni agama apa? Sombong sebab dia kata dia dulu Yahudi, Taurah. Qala sallallahu alaihi wasallam ala millati Ibrahim wa dinih. Aku ni ikut agama Nabi Ibrahim, ajaran tok nenek kitmu. Dia kata Ibrahim Yahudi. Ibrahim Yahudi lah, kau ni macam mana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata boleh, tak apa, Yahudi lah, tapi bawa mari Taurat. Fahalumma ila Taurat, bawa mari Taurat. Bainana wa bainakum alkitab. Kita tengok dalam kitab Taurat dia suruh apa? Dalam kitab Taurat asli dia suruh beriman kepada Allah. Mana ada main-main anak Tuhan.
Maka turunlah ayat Quran ini, alam tara ilal ladzina utu nasiban, sampai kepada ayat 24, maka nu yaftarun. Itu dia kata sahabat nuzul, wallahu alam. Adapun tafsir ayat, mai jom kita tengok tafsir ayat. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab, ai alam tara, mu tak tengok ke ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Yahudi yang diberi sebahagian daripada kitab Taurat, ada ilmu lah dia tu, ada ilmu. Yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum, dipanggil yud'auna ila Taurah, mari bawa kitab Taurat. Mereka duk baca Taurat, mereka baca kitab dia, tapi mereka sembunyikan maklumat, sembunyikan fakta. Bila kita ajak dia mari buka Taurat, summa yatawalla fariqum minhum, dan berpalinglah sebahagian, sekumpulan daripada mereka. Kenapa Allah kata sekumpulan? Sebab ada sebahagian kecil dari mereka yang diketuai oleh Abdullah bin Salam masuk Islam, dan dia bela Islam, bela Nabi SAW berdasarkan kepada maklumat dia dalam kitab Taurat. Tapi orang ramainya mu'ridun, lari, tak mau terima dakwah Nabi SAW. Apa dia cerita dia ni? Ada kisah. Dengar kisah dia. Kisah dianya, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna al-yahud ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi berlaku perzinaan di antara orang-orang Yahudi sama dia berzina. Dia tahu dah dalam kitab Taurat kena rejam orang ni, rejam sampai mati. Sebab orang berzina ni pernah kahwin orang lain lah, maknanya dia panggil orang janda-janda berzina. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya dia, ma tajiduna fit Taurah, mu tak jumpa dalam kitab Taurat orang berzina kena rejam? Tak, dia kata tak ada. Faqalu nafdahum wa yujladun, dalam kitab Taurat kita malukan dia depan orang ramai, kemudian kita sebab dia habis. Reja-reja tak main. Dekat dengan Nabi ada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni pendeta Yahudi yang masuk Islam. Dia kata, kazabtum, bohong kamu, inna fiha rajma, bohong kamu, dalam kitab Taurat ada rejam. Tak percaya? Bawa mari Taurat, bawa mari kitab Taurat. Dia baca-baca ayat, sampai tepat ayat rejam, dia tak tangan di atas tu, dia tak tangan, dia tutup, baca sebelah. Mana boleh. Allah kata, irfa' yadak, angkat tangan tu, baca situ. Farafa'a yadahu fa idza fiha ayatur rajmi. Bila dia angkat tangan, oh ada sungguh ayat rejam. Faqalu sadaqa ya Muhammad. Dia kata betul Muhammad, betul. Sadaqa Abdullah bin Salam, ada sungguh. Dia tahu pun, tapi pasal jenis putablik ni nak sembunyikan rahsia, jadi gitu. Fa amara bihima Rasulullah sallallahu farujima. Maka Nabi kata panggil dua orang yang berzina tadi, yang telah sabit penzinaannya, dibicarakan. Setelah sah, maka direjam. Hadzal hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ni mari sekumpulan orang pening zaman kita ni, dia kata tak ada ayat rejam dalam Quran. Kita kata beberapa hadis hak Nabi rejam tu, mari mana? Jadi macam-macam lah. Main dengan geng-geng liberal ni payah. Dia buat agama tu dengan otak je. Kekok dia panggil. Baiklah. Mari ayat 24, Allah nyatakan sebab-sebab kenapa mereka tak mau beriman. Kenapa? Sebab mereka terpedaya dengan tipu daya, terpedaya dengan tipu daya syaitan. Tengok ayat 24. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat.
Yang demikian ialah disebabkan mereka mendakwa dengan berkata, kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka melainkan beberapa hari sahaja yang boleh dihitung. Pandai Yahudi. Dia kata dah, kita tak ada masalah kalau masuk neraka berapa hari ya. Ada kata seminggu, ada kata 10 hari, ada riwayat kata 40 hari. Yahudi sinonim dengan 40. Sebab apa? Sebab Nabi Musa pergi menajak 40 hari. Kita orang Malaysia, orang Melayu ni pun ada juga main 40. Tak? Kalau sudah salin kena pantang 40 hari. Gitu. Makai ikan kering. Lagi. Alah. Kawan tu dah tak ikut tenaga punya ikan kering pula. Nanya ke makcik. Tapi zaman ikan kering itulah zaman beranak sampai 15 orang anak. Zaman hospital, zaman jamu-jamu mahal-mahal ni. Nak 3 orang anak ya. Budak-budak zaman lah ni mana dia tak pandai berat itu ni, tak mau beranak ramai. Baik. Yang hidup maaf orang lah dia tu. Dia kata dia hanya disentuh oleh api neraka beberapa hari saja. Kemudian dia kata dalam hadis Nabi tanya Yahudi, man ahlun nar? Siapa dia penduduk neraka? Qalu nakunu fiha yasiran, kami masuk sekejap. Masuk seminggu, masuk 10 hari, 40 hari. Summa takhlufunana fiha, kami keluar, geng-gengmu pula masuk. Dia ayatkan Nabi. Masya-Allah, confident Yahudi ni bercakap. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhsa'u fiha. Nabi kata, apa kamu ni? Ikhsa'u fiha, rugilah kamu, masuk neraka tak keluar-keluar. La nakhlufukum fiha abada, kami tidak akan gantimu selama-lama, mudah kekal di neraka tak keluar-keluar. Hadzal hadis rawahul Bukhari. Sebab yang pertama mereka berani cakap ni sebab apa? Bagi dianya Yahudi akan masuk neraka beberapa hari. Sebab yang kedua, wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka sebenarnya telah diperdayakan oleh agama mereka, oleh dakwaan-dakwaan dusta yang mereka telah ada-adakan. Ay sabbatuhum ala dinihimul batil. Mereka boleh tetap di atas agama yang batil ini sebab mereka terpedaya dengan diayah-diayah yang dibuat oleh tok guru dia, bahawa mereka masuk neraka beberapa hari, dan dia kata dia ni anak Tuhan, orang disayangi oleh Allah, macam-macam rekaan ayat-ayat lagi. Maka itu Yahudi telah mereka pendapat sehingga mereka berani lawan hukum Tuhan. Mari pula umat Islam ikut juga jejak langkah Yahudi dengan mereka rekakan ibadat, mereka reka hadis palsu, sehingga mereka tinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalau kita zaman kita ni, kalau tengok orang ajaran-ajaran yang pelik-pelik, ajaran sesat, cuba pergi ajar dia sunnah, tak mau. Dia lebih suka ajaran yang direka oleh pendeta, oleh tok ayah dia, sebab itulah pulangan yang besar. Percaya habis orang. Ada orang mengaku Nabi Melayu, percaya. Orang mengaku kerajaan langit, percaya. Tak jauh daripada kawasan kita ni mengaku dia nampak benda di aras, percaya. Dia tak pergi semaya di masjid kampung dia, tak pergi. Orang tanya, kenapa tak ayah tak pergi semaya masjid? Aku tengok di aras. Semua tu iman dengan geng-geng dia tu tak sah belakang maya. Mainnya puak-puak apa ni, buat ajaran sesat ni, tapi terpedaya dia, terpedaya. Sebab tu ayah dia kata, kita ni lah yang betul, orang lain yang pegang dengan Quran hadis itu salah. Nak kata apa? Baiklah. Kemudian datang ayat yang terakhir yang kita nak baca hari ini, ayat amaran dan janji seksa kepada mana-mana orang yang langgar peraturan Allah Azza wa Jalla.
Tengok ayat 25. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fih. Oleh itu bagaimana pula hal keadaan mereka ketika kami himpunkan mereka pada hari kiamat yang tidak ada syak padanya. Bagaimana keadaanmu? Pada hari Allah kumpulkan manusia di akhirat esok, yang tidak ada syak, tak ada ragu lagi, kecuali orang kafir yang syak. Kita orang beriman ni sudah yakin, sudah percaya ada. Cuma tahap kepercayaan kita tengok signal iman tu mantap ke tak mantap. Kalau iman tu cerah molek, kuat dia punya persiapan. Kalau iman tu macam lampu rusak tepi jalan, lampu jalan rusak, kelip kelak tu, ni tahu dah nak mati, tahu dah akan ada kiamat, dah tahu pun akan ada hisab, tapi berani juga buat maksiat les, sebab tahap keimanan rendah, sebagaimana rendahnya segenap lampu rusak, jalan rusak di tepi jalan. Allahul musta'an. Nak kata apa? Jadi bila mereka ni diberi amaran oleh Allah Azza wa Jalla, semua kita akan bertemu dengan Allah. Untuk apa? Tengok ayat. Wa uffiyat kullu nafsim ma kasabat. Dan pada hari itu juga disempurnakan kepada tiap-tiap seorang balasan apa yang telah diusahakan. Kita buat apa di dunia dulu? Buat amal yang baik, beriman, amal soleh. Itulah yang kita akan ambil, yang kita akan tuai di akhirat esok. Kalau buat amal buruk, terimalah padanya, wal'iyazubillah. Karena itulah kata di ahli motivasi iman, dia kata, tulis ni pelajar, suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah, kitalah penulisnya. Kita nak pergi baca apa di depan Allah di akhirat esok? Nak baca apa? Nak baca amalan yang baik, tulis yang baik sekarang. Maksudnya buat yang baik lah ni. Tak payah menulis, malaikat tolong tulis dah. Kita tak tulis pun tak apa. Tapi yang pentingnya itu ibarat kata. Awak nak baca yang buruk depan Allah, buatlah perangai yang buruk di dunia, maka di sana kita akan bertemu dengan rekod amalan kita yang buruk, wal'iyazubillah. Ini yang kita bimbang, yang kita takut sekarang ni, duduk situlah. Duduk di mana? Duduk di baik ke buruk, na'udzubillah. Di akhir ayat Allah kata apa? Wa hum la yuzlamun. Dan sedang mereka masing-masing, orang baik, orang tak baik, la yuzlamun, tidak akan diunanyai oleh Allah Azza wa Jalla sekali-kali. Tuhan tak akan buat nyanya. Mana kalau orang ni orang baik, pahala dia tak kurang. Kalau orang ni orang jahat, dosa dia pun tidak kurang. Maknanya Allah Ta'ala akan balas takat dosa yang kamu buat. Kita orang beriman pula, Allah Ta'ala balas apa yang kita buat, dan diganda lagi dengan gandaan mudha'afah, digandaan pahala yang begitu banyak. Ada pahala 1 hingga 10, ada pahala 1 hingga 700, ada pahala unlimited. Tuhan kata ikut aku nak bagi apa. Baiklah, ini janji Allah Ta'ala. Terdapat beberapa ayat Tuhan sebut dia tidak zalim. Tanda ni pelajar, dalam suratul Kahfi ayat 49, wala yazlimu rabbuka ahada. Ambil setakat tu je, jangan catat semua daripada awal ayat. Ambil naknya wala yazlimu rabbuka ahada. Allah Ta'ala tak zalim siapa-siapa saja. Al-Kahfi ayat 49. Dalam surah Fussilat ayat 46, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Wa ma rabbuka
dan tidak adalah Tuhan kamu itu zalam, buat zalim kepada hamba-hamba dia, tidak sama sekali. Dalam surah Taha ayat 112 Allah sebut wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'min, siapa dia beramal dengan amalan soleh dan dia beriman, fala yakhafu zulman wala hadma, mereka tidak akan takut dizalimi ataupun diunayai, tak ada. Dalam hadis kudusi, panjang hadis ini, rawahu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi kita bersabda daripada Allah, itu dia panggil hadis kursi. Qala Allah Ta'ala, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi fatala tazalamu, aku telah haramkan diriku untuk melakukan kezaliman kepada hambaku, maka kamu juga jangan zalim orang lain. Ini dipanggil ayat hadis kursi yang menceritakan Allah Ta'ala tidak zalim. Wahum la yuzlamun, 3 ayat telah menegaskan lagi, ditegaskan juga dengan hadis Nabi SAW. Jadi riwayat oleh Imam Muslim, riwayat oleh Imam Muslim. Kita kata alhamdulillah, tamatlah ayat kita ni secara ringkas. Tafsir ni kita dah cakap banyak kali dah kan, boleh dipanjangkan, boleh dipendekkan. Ini kita pendek tapi memahami, insya-Allah. Tamatlah tafsir. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid, mencari 5 faedah daripada ayat yang besar ini, insya-Allah. Setakat mana yang kita mampu kita korek, yang tak mampu kita suruhlah para alim ulama tolong mencarinya. Tulis pelajar. Yang pertama, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab, mu tengoklah sebahagian orang yang sudah ada bahagian daripada kitab. Dia ada kitab tapi dia sembunyi maklumat, seleweng fakta. Orang kata susuk punca. Susuk Kelantan ni mana sembunyi kan, bukan susuk nilai, susuk lain. Pasal itulah dia kata nusuk mana bersembunyi. Budak ni menusuk di mana? Sembunyi mana? Mana kerja Yahudi ni sembunyi fakta, susuk maklumat. Kata di ulama tadabbur, ini yang kita takut ni para jemaah sekalian, ayat ini dalil ala annal insan qad yu'tal ilma. Berapa ramai manusia diberi ilmu, diberi maklumat, diberi pengetahuan, tapi illa annahu lam yuwaffaq lil amal bihi, malangnya nasib dianya Allah Ta'ala tidak taufikkan dia untuk beramal dengan ilmu dia. Na'udzubillah. Tengok ahlul kitab, utu nasiban minal kitab, mereka telah diberi sebahagian ilmu Taurat. Kalau Nasara diberinya ilmu Injil, tapi mereka tidak beramal. Dia putar belik fakta, khianat kepada Nabi SAW, buat tuduhan macam-macam. Sedangkan dalam kitab Taurat, dalam Injil sudah ada pun sifat Nabi SAW. Kenapa kau sembunyi? Ini yang kita bimbang hari ini. Belajar banyak, degree tinggi, tapi tak ada faedah dari sudut amalan. Allahul musta'an. Itu takut tu. Ngaji kuat, oi orang ni bisa dia ni dah tarah mana ni, tarah sekian-sekian dia punya ilmu, diiktiraf oleh para pentaksub dia. Iktiraf. Tapi amalan tak ada. Amalah ikut sunnah tak adalah. Amalah dia reka kuat. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang ini. Dia ni hebat ni ustaz, profesor dalam bidang tertentu, bidang tafsir kadang-kadang, bidang tasawuf. Tapi kita tengok kepada amalan dia macam tak mengaji Quran je. Boleh janji dengan orang tak tunai, boleh kelentong kawan,
jadi tok haji, pergi bawa orang pergi Mekah, orang lain mendapat keampunan Allah, haji mabrur insya-Allah. Tok Syekh ni kau duk main kacau orang ya. Janji nak bagi hotel lain, letak lain. Lah ni dia panggil mensembunyikan fakta. Ada. Ni bukan cerita tafsir ayat ni. Kebetulan teringat ni selingan. Sembunyi fakta dalam brosur iklan package lain. Kita akan letak sini hotel besar. Belilah kawan ni hot package. Siapa-siapa Mekah dia ketok dia antusias ni. Ujung dunia ni. Nak pergi Mekah naik bas berebut musim haji. Allah. Kalau tak berebut pun bukan dekat turun bas. Turun bas di Maulud Nabi tu. Nak menapak ke Masjid Haram, 1 kilometer lagi mungkin. Siapa-siapa Mekah baru tahu, tipu dia ni nak kata apa. Ada orang baik. Itu yang kita bimbang hari ni. Bimbang bawa orang ni takut kita ustaz ni, tapi pengendali pula bawa benda-benda lain. Mana walaupun ayat asal cerita Yahudi, cerita kita ni orang panggil ibrah daripada pengajaran. Ramai je orang yang baik-baik, tapi bila terlibat dengan industri perniagaan, bisnes, lain macam dia punya cara bercakap lain. Pasal itulah seorang pendakwah ni sedap juga dia punya sinis, dia punya mainan. Dia kata orang ni dulu kalau bercakap semua pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ghazali, pendapat atau pendapat ni, semua pendapat. Kalau dia sudah masuk bisnes, bukan lagi pendapatan yang dicari. Berapa margin, berapa keuntungan, itu kita buat. Kalau masuk politik lagi lompat. Tuan-tuan jangan marahlah bila saya sebut. Kita cakap benda realiti yang berlaku depan mata kita. Berapa ramai orang baik-baik dulu. Forum perdana sana sini. Bila sudah jadi orang besar dalam pemerintahan, lain macam pula dia punya gaya hidup. Nak kata apa? Dulu pendapat, waktu jadi pendakwah dulu pendapat, waktu sudah bisnes, sudah dapat kedudukan, bukan lagi pendapatan yang penting. Orang cakap tuan tak betul ni, tak apalah, kita buat dulu asalkan jadi. Jadi mana apa ni, itu yang kita kata yang jadi masalah. Jadi hari ni para pelajar, bila kita belajar jumpa ilmu yang benar daripada Quran, daripada hadis Nabi SAW, aman, kena beramal. Jangan dengar saja. Saya dengar ada tu, saya tahu dah, buat dah, tak jadi. Rugilah kita. Di dunia ni kita tak ada masalah. Orang akan puji kita sebab penampilan kita hebat, tapi di akhirat Allah Ta'ala yauma tublas sarair, Allah akan dedahkan segala rahsia kita. Wal iyaz billah. Allahu akbar. Baik. Yang kedua, summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Mereka tahu, dia tahu, bila kita ajak berhukum dengan kitab Allah, lari. Mereka lari dan tinggalkan kitab yang ada depan dia. Kata di ulama tadabbur, ayat ini tahzirun minat tawalli wal i'rad inda da'wati. Amaran, teguran keras kepada mana-mana orang bila kita ajak kembali kepada kitab Allah, kepada Quran, ajak kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akurlah, kita bukalah kitab-kitab tafsir yang muktabar. Ni ada setengah orang ni, bila kita kata mari kita tengok kepada kitab Allah, tengok kepada sunnah Nabi, dia mulalah keluar ayat sakistik, keluar perli. Ustaz mari tadi nak ceramah tu naik apa tadi? Kita tahulah dia nak ke mana hala tuju tu. Orang kata saya naik donki, naik hemar. Jadi kita pun pandai belik juga. Saya naik unta yang mari tadi. Oh, unta. Nama apa unta? Nama Toyota. Nak kata apa? Nak lawan dengan orang kepala macam tu, jawab macam tu juga. Maknanya kalau kamu nak ikut sunnah, naik kereta.
Kita kata cerdiknya kita cakap kenderaan ini mengikut zaman. Yang pentingnya kenderaan yang kita naik itu halal. Kita beli dengan duit yang halal, bukan duit haram, bukan duit riba. Jadi perli pula. Nah, bila cakap nak ikut-ikut Nabi, ajak perli selalu. Makan watama dia murah. Naik unta. Kenapa begitu sekali lemahnya pemikiran kita? Kenapa begitu sekali sempit dadanya kita bila orang ajak kembali kepada Al-Quran dengan Sunnah? Kenapa? Ini pelik. Sepatutnya orang beriman bila dengar daripada Allah Azza wa Jalla dengan penuh hati, kata orang dengan sepenuh hati, penuh dada, penuh keyakinan bahawa kita akan ikut apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duduk cari yang lain. Ini susah kita ni. Bila kita usaha nak melaksana mertabakkan undang-undang syariat Islam dalam kerangka negara yang berperlembagaan kepada British ataupun sekular, mari pula anak orang Islam juga bantah. Bila dia bantah, habis undang-undang yang digubal. Berapa lama menghabiskan masa, muda sampai tua, daripada rambut hitam kepada uban, akhir sekali terbatal begitu saja undang-undang di mahkamah nikah kahwin, undang-undang orang Islam. Habis cerita. Itu jelas label kita. Selagi duduk dekat undang-undang orang putih, itulah yang kita dapat. Baik. Yang ketiga, tulis yang ketiga, Allah Ta'ala sebut yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Panggil mereka kembali kepada kitab Allah supaya kitab Allah Ta'ala menjadi hakim di antara mereka. Tulis pelajar, ayat ini bayanun annal hukma fi kitabillahi yashmalu kulla syai'. Kalau kata undang-undang Allah dalam Quran, dalam sunnah, semua benda, bermula daripada ibadat, muamalat, akhlak, yang pertama sekali tauhid, akidah, semua sekali. Jangan pula bila kita kata nak berhukum, hukum hudud ya. Hudud tu satu cabang. Hukum lain pun kena kira belaka. Hukum ibadat, hukum apa. Ayat ini menolak pahaman golongan sekular. Ia mengatakan agama ini untuk ibadat saja. Ritual ibadat itu ambil Islam. Dalam bab muamalat riba, serah kepada kami. Banker ke dia panggil apa ni? Accountant, apa benda yang terlibat dengan duit-duit ni. Tak payahlah ustaz-ustaz, ibadat ya. Awak mengajar di masjid, air 4 bahagi daripada muda sampai tua. Kemudian bagi orang perempuan dia ada haid, ada nifas, ada istihadah, ngaji hak tu ya. Dalam bab pentadbiran serah ke orang putih. Kita kata no. Ini pemisahan hukum yang dahsyat yang dibuat oleh penjajah dalam negara umat Islam dan didokong, didakap oleh anak-anak orang Islam sampai ke saat ini. Bila bercakap, tak boleh, negara kita perlembagaan yang tertinggi, perlembagaan persekutuan, perlembagaan lutret lebih tinggi daripada Quran. Selagi kita berani kata sedemikian, bermakna kita masih lagi dalam berisiko yang besar bertemu dengan Allah Azza wa Jalla nanti. Ingat. Jadi Islam ni mengatur semua sekali, daripada akidah, ibadat, muamalat, atur semua. Ni kadang-kadang kita pisah-pisah. Ibadat kita ambil, dalam bab akad nikah kita ambil, dalam bab istiadat perkahwinan pakai pondan, tak pakai Islam. Mana ada lagi tu? Ini jadi masalah kepada kita. Baiklah, kita berpindah kepada yang ketiga. Yang ketiga dah ni. Yang keempat pula. Tulis nombor 4. Nombor 4, zalika bi annahum qalu, kerana mereka kata. Allah guna perkataan qalu. Dia tak kata i'taqadu. Kalau kata i'taqadu, itulah apa yang mereka i'tiqadkan, mereka pegang. Tapi Allah kata qalu, apa yang mereka kata. Dalil bahawa pegangan mereka
tidak ada dalil, semata-mata rekaan puak-puak pendeta Yahudi, pendeta ahli-ahli ibadat Nasara, dan juga ahli-ahli ajaran sesat zaman kita ini, bukan dalil. Mereka hanya kata-kata saja. Itu yang cukup berbahaya. Lah Tuhan kata apa ni? Zalika bi annahum qalu. Bukan dia tak Allah tak guna perkataan i'taqadu, la qalu, mereka kata. Apa dia kata? Tulis ni belajar. Apa dia kata? Lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudat. Kita ni kalau kena sentuh neraka berapa hari je? Mari kita kaji ayat ini. Ulama tadabbur kata dalil ala annahum yu'minuna bil ba'thi. Ayat ini dalil puak-puak Yahudi, puak-puak Nasara, dia tahu ada hari kiamat. Dia tahu. Tapi tahu saja, tidak akur kepada perintah Allah, la faidata fi, tidak memberi faedah, tidak memberi kesan kepada jiwa manusia. Ini bahaya kita ni. Fa mujarradut tasdiq la yu'addu iman. Sekadar tahu je tak kira beriman. Ada sebuah masjid di daerah kita ni. Masjid ni sempit. Kita nak pergi semayang masjid tu pakai parking motosikal tu betul-betul di pinggir jalan, cukup berbahaya. Sebelah masjid tanah kepunyaan seorang yang bukan Islam, seorang yang Cina, Buddha. Orang masjid ni minta nak beli, tak mau jual. Tiba-tiba takdir Allah Ta'ala, ayah dia mati, anak tuan tanah ni pergi masuk jadi ahli ibadat pakai kain kuning. Orang panggil ca ke apa? Tak ca. Dia kain kuning. Dia mari jumpa dengan wakil masjid. Dia kata tak apalah, lama dah orang masjid nak beli tanah dia ni. Dia nak jual lah tanah ni untuk masjid, sebab dia nak ambil pahala seksok. Tahu bahasa Kelantan kata seksok tu pahala yang akhirat. Dia tahu akhirat. Tapi ada faedah? Tak ada faedah. Kita berdoa lah supaya token ni masuk Islam. Besar pahala dia tu, tanah dia jual kita. Ana dah war-warkan kepada jemaah semua. Tahun lepas alhamdulillah kita sudah beli tanah tu 1 juta tepi masjid, tepi pinggir jalan. InsyaAllah dalam proses nak bina masjid baru di situ biiznillah azza wa jalla. Tuan-tuan yang beli tanah tu semua boleh pahala belaka. Token dia asal tu hak nak seksa tu tahu boleh pahala. Kalau dia masuk Islam boleh pahala, kalau tidak boleh saja. Yang pentingnya mujarradut tasdiq la yu'addu imanan. Mengaku saja tidak jadi iman. Sebab orang kafir tahu ada akhirat. Dia tahu dia kena masuk dalam penjara berapa hari, masuk neraka berapa hari jadi. Ada kata seminggu, ada kata 10, ada kata 40 hari, tetapi tidak menjadi apa-apa, tak memberi kesan. Satu yang poin yang seterusnya dalam ayat ini, butlanul amani, batalnya angan-angan. Manusia ni angan-angan dia macam-macam, tapi angan-angan tak berpijak kepada paksi dalil, tidak memberi faedah. Yahudi angan-angan dia nak masuk neraka beberapa hari, lepas tu dia keluar, orang Islam pula masuk di tempat dia. Kita kata kita berdoa pada Allah SWT tidak akan disentuh oleh api neraka. Dia tidak disentuh oleh api neraka, apa dia? Walaupun sekejap, jangan duk main. Yahudi tak apa, dia nak masuk 40 hari. Kita kata Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, kami jauhkan kami daripada neraka sejauh-jauhnya, tidak disentuh oleh api neraka walaupun seketika. Kata amin belaka. Allahu akbar. Ini masalah kita bila kita bercakap bab tafsir ayat tentang undang-undang yang ada dalam negara. Masih ada lagi orang-orang yang pening kepala duk dakak undang-undang ini. Hau duk ngaji tafsir Quran pun sibuk juga. Kenapa sayang sangat pada undang-undang penjajah ini? Kenapa? Tanya iman, buka hati tanya iman. Tak lengkap ke Quran? Quran cukuplah untuk buat musabakah. Itulah undang-undang penjajah, itulah otak penjajah nama dia. Otak penjajah ni dia kata Quran untuk apa? Untuk
dimusabakahkan dia. Buat baca ke orang mati. Untuk orang hidup, no. Penjajah marah. Orang mati tak apa. Mana? Baiklah yang terakhir. Wa gharra zalika bi annahum qalu lan tamassana nar. Mari itu angan-angan kosong mereka yang terakhir. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka terpedaya dengan diayah-diayah yang mereka terima daripada pendeta-pendeta, tok rahib mereka, daripada ketua-ketua ajaran sesat. Ini yang jadi masalah pada kita. Ayat ini bayan anna al-ightirar bil amali qusurun fin nazar. Orang yang mudah terpedaya dengan janji-janji amalan ini, orang itu cetek dia punya pemerhatian. Cetek. Kita tak kaji, kita tak mikir, asal kau kata terima belaka. La. Jadi puak Yahudi ni gharrahum, terpedaya dia dengan kata-kata toseh-toseh dia. Terpedaya dia dengan apa? Dengan kata-kata pendeta-pendeta mereka. Puak ajaran sesat pun sama juga. Terpedaya dengan tok ayah dia. Oh, kalau siapa ikut aku ni syurga lalu. Dah. Oi, mereka tak akan tanya. Macam-macam dia punya diayah. Tapi kita hak qusurul fahmi, yang cetek pemikiran ni tak tanya tok ayah ambil mana ni dalil dia, tak ditanya. Sebab apa tak boleh tanya? Satu doktrin yang telah dipasok dalam kepala orang-orang ini, dia kata apa? Dia kata kita dengan guru seperti mayat dengan pemandi. Tulis apa? Ni kata doktrin yang diajar oleh sebagai ajaran sesat ni. Dia kata murid dengan guru seperti mayat dengan tukang mandi. Murid dengan guru, mayat dengan tukang mandi. Maknanya tukang mandi, mayat ikut dia, nak balik kau ni, nak pusing kau ni, nak masuk air dalam hidung kau, mayat tak marah. Lebih kurang juga anak murid ta'assub pada guru, siapa mereka tak boleh tegur, tak boleh buat apa, kena ikut je apa yang dia kata. Allahul musta'an. Itulah dia panggil gharrahum, terpedaya dia dengan janji-janji yang dibuat oleh pendeta-pendeta. Jadi kita hari ini pun para jemaah sekalian, jangan terpedaya dengan janji-janji yang dibuat oleh sebahagian orang kalau tidak berpaksikan kepada dalil yang sahih daripada Quran dan juga dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah ayat dianya, duduk di situ. Jadi tamaklah kita para jemaah sekalian, akhirnya Tuhan kata semua kita akan diperhitungkan amal baik kita, amal yang buruk kita, demikianlah keadaan. Jadi hari ini kita tak usah layanlah orang duk provokasi sana sini, buat tuduhan fitnah sana sini. Kita kata depan mata kita, kullu nafsin bima kasabat, semua kita akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Awak buatlah apa yang awak suka. Kita akan ajak manusia kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang ditinggalkan oleh baginda Nabi. Itulah kebahagiaan hidup kita insya-Allah. Tamaklah kita akan sambung dalam siri akan datang, iaitulah kuasa Allah Ta'ala. Dia boleh beri pada siapa nak beri, dia boleh cabut daripada siapa yang dia nak cabut. InsyaAllah ayat 26 dan ayat 27 gadan insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.